ala man yassarahu Allah alaihi. Benda ni jadi mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Maknanya nafsu syurga ni Nabi kata mudah aja. Tapi bagi siapa? Bagi siapa yang dimudahkan oleh Tuhan. Dia ada kriteria, ada cara nak menjadi orang yang dimudahkan oleh Tuhan. Nabi sebut di akhir hadis itu, Nabi kata kufu alaika hadza. Nabi pegang lidah dan Nabi kata jaga lidah ni. Lidah ni lah punca mana ibadah. Duk cakap benda-benda mengarut, duk cakap benda haram, cakap benda-benda tak ada berfaedah. Akhirnya lidah itu menjadi punca kepada kita dan mendapat dosa. Sebelum saya tak habis cerita syarat ibadat umum, nanti cerita tu. Yang keduanya, ibadat umum tadi yang pertamanya niat. Yang keduanya sah di sisi syarak. Kita buat, contohnya kita bekerja itu adalah benda yang dituntut dalam Islam. Tapi kita kerja di tempat yang haram, kita kerja di tempat Allah, kita kerja maknanya tempat judi. Jadi benda tu benda yang diharamkan, maknanya dia tak boleh jadi ibadat. Bila ada campur benda haram, tak boleh jadi ibadat. Kemudian yang ketiga, yang pertama niat dan kira niat nak buat ibadat. Yang kedua kira sah lagi sejarah nak berniaga. Tetapi pelaksanaan tak betul, pun tak dikira ibadat. Kita berniaga bagus, menipu tak betul, tak jadi ibadat. Menipu dalam berniaga, maka berniaga tadi tak jadi ibadat. Kita buat kerja, betul lah kita jadi kerani, tetapi kita duk main Facebook kita tak buat pun kerja. Jangan, tak jadi ibadat kerja kita tu. Jadi jangan kita gunakan benda yang tidak diizinkan oleh majikan kita contohnya untuk kita lakukan di tempat kerja. Jangan kita. Kalau majikan kata kalau dah habis kerja nak buat Facebook kan, nak buat kerja sini, buatlah, itu lain. Tapi kalau majikan kita buat sembunyi-sembunyi lah kan, CCTV tak ada, apa semua tak ada, jadi kita pun jadi bila majikan datang buat lain. Kau nak buat kerja, jangan nak buat kerja lalu tu. Kita buat kerja, akhirnya dia tak jadi ibadat, dia jadi dosa pula. Dia tidak pula. Kalau benda tu benda yang dilarang oleh majikan, dia jadi dosa. Kalau majikan dia tak kisah kita, tapi tak bagus lah. Sebab dia buat bukan, dia tidak amanah lah. Dia tidak amanah. Inilah punca negara kita jadi tak aman, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tak ada amanah. Dia tiga benda tak boleh berpisah: iman, amanah, aman. Kalau kita tengok dalam negara kita tak ada keamanan, cuba kita tengok ada amanah tak? Biasanya kalau tak ada aman, bila tiada keamanan, maka tak ada amanah. Tak ada amanah. Dan bila tak ada amanah, punca daripada apa? Tak ada iman. Jadi apa perlu kita buat? Bina keimanan. Bukan dia boleh senang-senang dia datang macam tu otomatik ke hati orang. Kita kena sampaikan. Kita jadi ejen perubahlah, ejen ajak orang kembali kepada Allah. Jadi manusia yang betul-betul beriman kepada Tuhan. Kadang-kadang kita mengaji banyak tapi kita tak tahu macam mana kita nak laksanakan dia. Sebenarnya kita kena mula dengan mungkin tuan-tuan ada yang nak mula dengan keluarga kita, dengan jiran kita, dengan masyarakat kita. Alhamdulillah, kalau boleh mula macam tu, tak tunggulah negara Islam itu akan datang. Tengoklah. Maknanya itu sebab kata nak mula, nak mendirikan negara Islam, dirikan negara Islam di dalam dirimu dulu. Maknanya kita skop, maknanya kita boleh ubah sikit kan. Yang kita boleh ubah cuma diri kita, tuan-tuan. Kita tak mampu ubah yang duduk sekeliling kita. Sebab tu manusia yang tak ubah dirinya, akhirnya dia menjadi pening dengan masalah sekelilingnya. Dia tengok anaknya tak nak dengar cakap, dia tengok isterinya macam-macam perangai, dan tengok semua masyarakat sekeliling, jirannya, semua menjadi masalah untuk diri dia. Sebenarnya dia berpunca daripada diri kita. Sebab kita tak payah fikir benda yang kita tak mampu ubah. Sebab benda tu kita tak mampu ubah. Benda tu terlalu jauh. Walaupun dia anak kita, tapi kita tak mampu ubah dia. Apa yang kita mampu ubah? Sekarang ialah diri kita dulu. Diri kita mampu ubah. Kita tengok apa yang baik yang tak ada pada diri kita, kita isi. Kita buat benda baik tersebut. Apa yang buruk ada pada diri kita, kita buat. Jadi benda ni lah yang dipanggil, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa sifat yang terpuji tak ada pada dia. Orang cerita kata, bila kita cerita romantiknya Nabi dengan isteri dia, orang kata itu kisah dengan Sayyidah Aisyah. Dia ustaz, Sayyidah Aisyah cantik, itu Rasulullah romantik dengan dia. Jangan cakap lagu tu. Rasulullah dengan isteri-isterinya yang lain pun macam tu. Kita pernah tengok. Kalau kita tak pernah baca sejarah, jangan kita main hukum macam kita dah tahu semua sejarah.
kan? Jadi bagaimana istri Nabi yang badannya agak besar sikit, kita beradab dengan istri Rasulullah SAW, mukminin Maimunah radhiyallahu taala anha. Nabi ini Maimunah bila naik unta, Nabi kaki lutut dia, ni naik atas lutut, naik atas unta. Macam kita hari ni, isteri nak masuk kereta, kita buka pintu untuk kan? Maknanya kita pergi buka pintu bagi isteri masuk. Macam itulah Nabi dengan isteri dia. Sebab tu Nabi kata khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ya. Sebaik-baik kamu ialah orang yang baik dengan istrinya, dan saya adalah orang paling baik dengan isteri. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya kita benda tu kita kena nilah, kena bina. Benda dia tak akan boleh jadi dengan automatik. Jadi mulakan perubahan dengan diri kita dulu. Kemudian yang keempatnya, setelah mana kita kata pelaksanaannya betul, yang keempatnya mestilah kita buat yang terbaik, seoptimal mungkin. Maknanya terbaik, cakap mana kita mampu buat. Dan kita itu sebab orang Islam ni, dia bukan hanya sekadar buat baik, bahkan dia buat lebih baik. Saya pernah maknanya dengar satu kisah seorang Syiah yang dulu dia kerja Syiah, gaji 400 mungkin sebulan dekat masjid, tetapi dia punya maknanya orang bagi apa, dia buat kerja yang tak disuruh pun dia buat. Masjid ni senantiasa bersih, siapa lagi bersih? Dia. Orang kata dia, sebab dia selalu pagi-pagi dah ada kat masjid, tandas bersih semua. Waktu petang kalau kotor pagi, so mesti datang bersih. Dia seorang-seorang dia buat kerja. Ini maknanya, ini manusia mukmin. Kadang-kadang tuan-tuan, orang-orang yang macam tu je, orang-orang yang biasa-biasa, orang yang kita nampak biasa, tetapi mereka luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang sahabat saya, dia bercerita ada seorang pakcik, kan? Pakcik ni duduk dengan kuliah dia, kan? Dia duduk mengajar cerita tentang Rasulullah. Lepas tu sudah dia mengajar, pakcik ni jumpa dia kat luar. Ustaz, saya nak tanya Ustaz satu benda. Lepas tu silakan. Saya nak cerita dengan Ustaz, saya pernah pergi Mekah. Semasa saya nak pergi ke Mekah, saya mimpi jumpa dengan Rasulullah. Dan bila saya di Mekah, dan dia mimpi Rasulullah kata apa? Rasulullah kata selamat datang. Dan bila dia pergi ke Mekah, setiap hari di Madinah, di Mekah, dia mimpi jumpa Rasulullah. Dia bersama, dalam tidur dia bersama Rasulullah. Bersama Rasulullah dengan 4 orang sahabat. Dia ceritalah tentang perwatakan Nabi, bagaimana cara Nabi berjalan, bagaimana rupa Nabi. Cerita habis. Kawan saya kata, pakcik pernah baca kitab Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan Nabi Muhammad SAW. Kitab apa tu? Dia tak tahu. Kawan saya menangis tu, dia tak tahu. Aku ni 10 kali lah di kitab, tak pernah sekali pun diberi dulu bertemu dengan. Lalu tanya kawan saya ni pun, orang macam ni bukan orang yang jalan-jalan ni. Orang ni orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi kawan saya tanya, apa pakcik buat amalan apa? Ada beramal apa? Saya tak ada amal apa, saya ni orang jahil lah. Dia kata ni, mesti ada benda pakcik buat. Dia kata ada lah kot. Saya ada sunnah Nabi yang saya tak pernah tinggal. Yang tu yang saya tahu, sunat Qabliyah Ba'diyah, puasa Isnin Kamis, sunat Duha, dan sunat malam. Itu je lah saya buat tu, sebab saya rasa itulah yang saya tahu daripada sunnah-sunnah Nabi. Dan saya sayang saya tak tinggal. Dia kata, ya Allah, dia kata dia 20 tahun dia tak pernah tinggal. Sampai umur dia 50 tu dia buat. Dia baru tahu dia buat, dia baru tahu dia buat. Akhirnya Allah anugerahkan dia sampai macam tu, kan? Sebab kadang-kadang orang yang kita tengok biasa dengan, kita tak tahu manusia ni siapa yang luar biasa dia dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang orang yang tak kedudukan pun, kan? Dia panggil Nabi SAW sebut wujuduhu lam yu'raf wa faqduhu lam yustaqad, kan? Kewujudannya pun orang tak kenal pun, kehilangannya pun orang tak rasai pun. Tapi kan tak dikenal di kalangan manusia, kata Nabi, masyhur inda Allah, tetapi dia terlalu masyhur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para malaikat senantiasa menyebut-nyebut namanya, kan? Ini orang yang apa? Orang yang dia buat kerja, dia bukan sekadar buat baik, dia buat lebih daripada itu, kan? Dia buat lebih daripada baik, kan? Saya selalu cakap dengan guru kalau kat sekolah, kita kata, maknanya kita ni tugas kita mengajar setiap hari, kan? Tetapi sekolah punya lampu, kita kata, kan, kita keluar daripada kelas, kadang-kadang boy-boynya balik bilang kita tak ada rasa pun yang kita nak tutup lampu. Itu pun kita dah berkhidmat untuk sekolah. Walaupun kita tak dibayar gaji tutup lampu, tapi
Sebab kau tak boleh gaji sebab kita orang Islam. Kita orang yang senantiasa memikirkan bagaimana nak memberi kepada orang lain. Itulah dia kan. Maknanya kita jadi orang Islam, kita secara otomatik kita dah jadi orang yang memberi. Jadi bila kita buat sebaik mungkin. Itu cara nak menjadi ibadah, benda-benda umum yang kita buat. Kita cakap benda-benda yang baik kan. Tuan-tuan, kalau betul benda tu datang daripada hati, dia memang takkan singgah ke tempat lain, dia akan singgah ke hati itu. Benda yang kita nak nasihat itu, benda yang memang ada dalam hati kita, yang tu yang kita nak sampaikan. Dan kita sampaikan dengan penuh rasa kasih sayang. Nabi SAW menyampaikan dakwah dengan penuh kasih sayang, menyebabkan kasih sayang itu menjadi satu benda yang menambat hati para sahabat, benda yang menambat hati dan seluruh umat Islam ketika itu yang sempat bertemu dengan Rasulullah SAW, menyebabkan mereka menjadi satu manusia yang beriman, yang cukup kuat iman mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, ibadah asas jangan diabaikan. Maknanya sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Kalau kita semua 4 syarat tu lengkap, tapi ibadat asas tinggal, tak jadi ibadat juga benda lain. Dan yang kelima, yang keenamnya ialah ibadat umum itu, kalau betul-betul kita buat ibadat dia menghasilkan natijah yang baik. Natijah yang baik daripada keputusan yang baik dalam hidup kita, iaitu hidup dipenuhi dengan ketenangan. Hidup dipenuhi dengan ketenangan. Kalau kita hidup ada sengsara, cek tengok apa yang kita dapat. Dan maknanya dah dipenuhi dengan keberkatan. Maknanya dipenuhi dengan keberkatan. Berkat ini yang kita sebut tadi lah, nikmat tu banyak, tapi yang berkat tu sikit. Kita kata tadi, kita punya kawan itu nikmat, tapi kawan yang baik itu berkat. Itulah maknanya anak itu nikmat, anak yang soleh itu berkat. Jadi itu yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Dan kita ada orang tanya soalan Ustaz, saya ni masalah ni, kadang orang telefon tanya anak saya mencari masalah masalah ni. Jadi kita kata kepada saya ni pun tak pandai nak suruh puan bagi hilang masalah. Sebab apa? Sebab dunia ni darul masalah, dipanggil rumah ataupun planet yang penuh dengan masalah. Kalau kita tak nak masalah, kita silap planet. Maknanya ni bukan tempat, ni memang tempat masalah. Cumanya macam mana kita nak urus masalah yang datang pada kita. Jangan kita nak sabit, nak uruskan dia. Kita nak tiun dia, bagi dia elok. Itu yang kita perlu buat. Dan kita bukan boleh nak bagi hilang, tak ada masalah, tak boleh. Masalah tetap akan ada. Cuma macam mana kita urus dia. Dia bermula daripada diri kita. Kemudian barulah benda tu, kebaikan itu akan berpindah kepada orang lain. Itu sebab Nabi SAW dan dia sebut dalam ayat Quran macam tu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Maknanya selamatkan diri kamu dan juga keluarga kamu daripada neraka. Dia mulakan dengan diri dulu. Maknanya orang yang tak mampu selamatkan dirinya daripada api neraka, macam mana dia nak selamatkan keluarganya daripada api neraka? Jadi macam tu, sebab tu kita selamatkan diri kita dulu. Maknanya kita buat segala benda yang Tuhan suruh, tinggal segala benda yang Tuhan larang, maka kita akan menjadi manusia yang bebas dan selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam tu beda. Jadi kita kembali pada kata-kata rubai sikit lagi dengan beda. Rubai kata min jawril adyan ila adlil Islam. Dan Nabi ini datang nak memerdekakan kita manusia ni daripada kezaliman cara hidup yang dicipta oleh manusia kepada keadilan cara hidup yang dicipta oleh Allah, yaitu Islam. Islam adalah cara hidup daripada Tuhan. Awal Quran sampai ke habis Quran, itu Islam. Awal Nabi dibangkitkan sampai Nabi wafat, itu Islam. Siapa yang cuba nak pergi modify, nak cuba pergi ubah, nak cuba pergi kata yang ni tak baik, yang ni tak sesuai, yang ni tak elok, orang ini dia dah meninggalkan Islam. Dia tak sedar. Dan itu sebab orang yang tak tahu ni kadang-kadang dia tak tahu, kata dia tak tahu. So Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam Quran, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut cerita bila mana orang-orang kafir itu diseru kepada mereka supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mereka kata, adakah kami perlu beriman seperti mana orang-orang bodoh itu beriman?
Lalu kata Allah, mereka lah yang bodoh. Ketahuilah, kata Allah, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah bahawa mereka lah orang bodoh, tetapi mereka tak tahu. Itu sifat orang bodoh, dia tak tahu kata dia bodoh. Dan begitu juga kan. Sebab tu kita kena iktiraf diri kita ni tak tahu, barulah Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita nikmat mengetahui. Kalau orang dia tak iktiraf diri dia tak tahu, dia tak akan dapat apa-apa pun, dan dia tak akan tahu apa-apa pun. Sebab tu kita kena iktiraf diri kita tak tahu dulu. Begitu juga orang-orang yang melakukan kerosakan, dia tak sedar yang dia sedang buat rosak. Allah Ta'ala sebut, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu, lalu kata qalu wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Kata Allah, bila mana dia disuruh kepada mereka, janganlah buat rosak di atas muka bumi ni. Benda ni rosak tebang hutan ni, maknanya secara berluasa dia akan merosakkan. Dan kita kata buat itu merosakkan, buat ini merosakkan. Dia kata tak, kami bukan nak merosakkan. Dan kami ialah orang yang nak memperbaiki. Lalu kata Allah, ketahuilah bahawasanya mereka orang yang merosakkan, tetapi mereka tak sedar. Itu saja maknanya. Dan kadang-kadang kalau kita tak nak dengar peringatan Tuhan, menyebabkan kita jadi manusia yang tak sedar sampai mati pun sudah. Mati masuk masa nak mati tu tak sedar dah. Masa nak mati tu bila mana dibuka penutup mata dan fakashafna anka rita'aka fabasaruka yawma hadid, dibuka sebelum mati itu penutup yang menutup mata kita daripada melihat malaikat, daripada melihat benda-benda yang lain. Allah buka waktu tu, masa tu duduk merayu-rayu, duduk berdialog, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala sebut dialog orang-orang yang nak mati ni. Laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Tuhan, kalaulah kau simpan sini nyawa besar, simpanlah ila ajalin qarib, kepada satu tempoh yang 10 minit, setengah jam. Fa'asaddaqa, saya nak bersedekah sekarang. Wa akum minas salihin, dan saya akan jadi orang yang baik. Maknanya bagi 10 minit je saya nak taubat, bagi 10 minit je saya nak buat baik. Tak nak dah, habis dah kan? Waktu tu dah habis dah kan? Besok ni baru depan, maknanya di hari kiamat esok, menunduk malu di depan Tuhan. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan, maknanya walau taro idil mujrimun, maknanya esok ni kamu akan lihat orang-orang yang mujrimun, orang-orang yang buat jahat di atas dunia ni, yang tak sedar dia buat jahat, dia mati, dia bangkit esok hari kiamat, dia menunduk naik isu ru'usihim 'inda rabbihim, menundukkan kepala mereka di sisi Tuhan mereka. Lalu mereka kata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan, kami dah absarna, kami dah lihat, farji'na na'mal wa sami'na, dan kami patuhlah, farji'na na'mal salihan, bagilah kami balik semula ke dunia, kami dapat benda baik. Kami yakinlah, yakin yang sia-sia waktu itu tak ada guna lah, yakin pun kan. Itu kan. Dan Rubai menyambung lagi, dan Rubai kata kan, lewat pertama habis ni, saya ni tak habis, kita tak balik dengan Tuhan kan. Jadi Rubai kata kan, yang seterusnya Nabi kata min zulmil umara ila adil khulafa. Dan maknanya Nabi datang ini nak membebaskan manusia daripada kezaliman para pemerintah yang memerintah dengan cara kuku besi, yang memerintah dengan cara yang tidak dikehendaki oleh Allah. Mereka memerintah ikut kepala mereka sendiri, dengan memerintah seperti mana yang dikehendaki dan diperintahkan oleh Allah. Dan maknanya kepada keadilan para khalifah yang memerintah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi sebut lagi, dan yang paling yang paling besar sekali yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW ialah membebaskan manusia, memerdekakan manusia min dhiqid dunya ila sa'atil akhirah, memerdekakan manusia daripada sempit hidup di dunia. Maknanya masalah dunia ni, planet yang paling kecil, ada di antara yang terkecil yang Allah Ta'ala buat di atas dunia ni, di alam maya ni,
Allah Ta'ala bagi kita duduk kat tempat ni sempit sangat, kita duduk sini kepada keluasan hari akhirat, luas yang tidak ada tandingan lagi, luas yang tidak ada had, seperti mana yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tak ada siapa pun yang mengetahui. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Tak ada siapa pun yang mengetahui apa yang disembunyikan oleh Allah kepada mereka min qurrati a'yun, daripada benda yang akan menyenangkan hati mereka. Tuhan tak surprise kita hari kiamat. Min qurrati jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Maknanya Allah Ta'ala sedia nikmat yang kita akan terpegun dan terkejut. Kalau sekiranya kita orang yang baik, orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bangkit mendapat anugerah syurga oleh Tuhan, kita akan terpegun dan kagum dengan apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, sebagai kesimpulan, kita nak cakap panjang ni tuan-tuan, pastikan tujuan dia jelas dan tahu apa benda yang kita perlu dalam kita nak capai tujuan kita. Tujuan kita dan tujuan jangka panjang, yang panjang yang tak sudah kita diciptakan ialah menjadi hamba kepada Allah, dan tujuan jangka panjang dan tapi pendek di dunia ini ialah menjadi hamba Allah dan juga menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Jadi itu tujuan kita. Jadi nak sampai kepada tujuan kita kena ada keperluan. Jadi nak sampai keperluan itu kena ada duit, kena ada rumah, kena ada pakaian, kena ada. Jadi jangan jadikan keperluan itu sebagai tujuan. Ada orang silap, dia hidup tak ada tujuan, akhirnya keperluan itulah tujuan hidupnya. Kadang-kadang dia menjadikan keperluan itu tujuan dan tujuan itu sebagai keperluan pun masalah enggak. Ibadat itu keperluan biasa. Padahal ibadat itulah tujuan kita diciptakan. Jadi jangan kita sia-siakan dan perkara tersebut. Moga-moga kita jadi manusia yang jelas, matlamat kita jelas, dan misi kita untuk capai kepada matlamat itu pun jelas. Jadi moga-moga kita jadi manusia yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolonglah doa kat saya sama, maknanya sama-sama lah tuan-tuan, doa kita pun doa, maknanya saling doa sesama kita. Doa ni minta untuk semua para jemaah yang bersama dengan kita dan sahabat-sahabat kita yang tidak bersama dengan kita. Moga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri apa yang mereka hajati, dan minta kalau orang yang nak maknanya kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta Allah redha kepada mereka, dan jangan lupa Allah redha kepada diri saya yang hina ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al tajammu'ana hadza tajammu'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin al-mazlumin fi Gaza wa fi Iraq wa fi Burma wa fi Masr wa fi Syam wa fi kulli biqa'i al-ardi ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Da'unaka ya Allah ya Rahman ya Rahim kama amartana fastajib lana ya Rahim ya mujib as-sa'ilin kama wa'adtana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Allah